Assalamualaikum dan hai murid-murid. Apa khabar? Hari ini bersua kita lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5 bersama dengan Cikgu Siti Rohani. Cikgu harap murid-murid bersemangat dan bersedia untuk meneruskan pembelajaran. Murid-murid, mari kita lihat apakah pembelajaran kita pada hari ini. Tema yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kemasyarakatan. Unit pula, kerjasama eratkan hubungan. Tajuk pada hari ini ialah kami sepakat dan kemahiran yang akan kita pelajari ialah mendengar dan bertutur SP 1.1.2. Baiklah murid-murid, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya satu respon terhadap maklumat yang diujarkan dalam situasi formal. Rujukan SP 1.1.2. Mari kita teruskan pula dengan kriteria kejayaan. Yang pertama, murid-murid akan dapat mendengar dialog yang diujarkan oleh guru dengan teliti. Yang kedua, mengecam dan menyebut semula ayat dengan sebutan yang betul. Dan yang ketiga, memberikan respons terhadap maklumat yang diperlukan berdasarkan dialog. Rujukan SP 1.1.2. Murid-murid telah bersedia? Mari kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Tajuk pada hari ini ialah kami sepakat. Baiklah murid-murid, jika kamu dapat lihat di dalam gambar ini adalah situasi di dalam bilik mesyuarat. Terdapat 5 orang dewasa sedang membincangkan tentang baju. Selain itu, terdapat 3 orang kanak-kanak di bawah ini sedang membincangkan apa yang telah dibincangkan di dalam bilik mesyuarat. Kanak-kanak ini tidak berada di dalam mesyuarat tersebut, tetapi mereka dapat mendengari segala perbualan di dalam bilik mesyuarat. Baiklah murid-murid, kita teruskan pula dengan aktiviti membaca dan memahami dialog. Situasi 1. Segala maklumat yang terdapat dalam gambar perlu dibaca dan difahami oleh murid. Baiklah murid-murid, jika kita dapat lihat dalam gambar ini, terdapat maklumat tambahan dan juga dialog yang diujarkan oleh Encik Nazri. Maklumat tambahan itu termasuk slide 1 dan slide 2. Kita akan membaca dan memahami kesemua maklumat yang terdapat dalam gambar ini. Baiklah murid-murid, kita teruskan. Kami sepakat. Encik Nazri sedang memberikan penerangan tentang pemakaian baju seragam untuk semua penduduk Taman Sri Damai. Sesi penerangan itu berlangsung dalam mesyuarat Jawatankuasa Taman Sri Damai. Slide 1. Bahagian hadapan. Nama di bahagian kiri, logo Taman Sri Damai di bahagian kanan. Bahagian belakang, slogan muafakat merealisasikan hasrat. Slide 2. Baju ini identiti kesepakatan penduduk Taman Sri Damai. Baju ini akan dipakai ketika majlis rasmi dan aktiviti kemasyarakatan. Baiklah murid-murid, itu adalah maklumat tambahan. Kita teruskan pula dengan dialog dari Encik Nazri. Slogan muafakat merealisasikan hasrat bermaksud sesuatu perkara perlu dipersetujui ramai untuk dilaksanakan bagi mencapai hasrat. Baiklah, giliran murid-murid. Bagus. Selepas kamu berjaya mengujarkan dialog tersebut, kita akan berbincang sedikit tentang gambar ini. Jika kita dapat lihat, Encik Nazri telah menerangkan sedikit tentang bahagian hadapan baju, iaitu terdapat nama dan logo. Selain itu, bahagian belakang pula terdapat slogan iaitu muafakat merealisasikan hasrat. Di dalam dialog, Encik Nazri ada menerangkan apakah maksud bagi slogan tersebut. Dan dalam slide 2 pula, Encik Nazri ada menerangkan tentang
mengapa baju itu dibuat sebagai identiti kesepakatan penduduk dan juga bila baju itu dipakai iaitu ketika majlis rasmi dan aktiviti kemasyarakatan. Cikgu harap murid-murid dapat memahami situasi di dalam gambar ini. Murid-murid, kita teruskan dengan situasi 2. Jika kita dapat lihat, terdapat perbincangan di antara Afifi, Tinesh dan Kaijun tentang mesyuarat yang telah dijalankan sebentar tadi. Segala maklumat yang terdapat dalam gambar perlu diujarkan oleh murid. Baiklah, kita akan membaca satu demi satu dialog yang diujarkan. Kemudian murid-murid akan mengulang semula dialog yang telah dibaca oleh cikgu ya. Lihat dialog yang pertama. Wah, cantiknya baju itu. Logonya menarik dan ada slogan pula. Tentu bangga penduduk Taman Sri Damai ketika memakainya. Baiklah, giliran murid-murid. Wah, bagus. Kita lihat dialog yang kedua dari Tinesh. Nampaknya tiada dialog pada awalnya. Ada tempat kosong. Jadi kita teruskan dengan apakah maksud slogan muafakat merealisasikan hasrat Afifi? Giliran murid-murid untuk membaca. Wah, bagus. Baiklah, kita teruskan dengan dialog yang ketiga dari Afifi. Nampaknya tiada sebarang ujaran dari Afifi. Jadi kita teruskan kepada dialog yang keempat dari Kaijun. Mengapakah penduduk perlu memakai baju itu, Tinesh? Giliran murid-murid. Wah, hebat. Lihat dialog yang kelima, namun tiada ujaran dari Tinesh. Jadi murid-murid, selepas kita membaca dan memahami dialog, dapat kita simpulkan di sini bahawa Afifi sangat menyukai baju yang telah ditunjukkan oleh Encik Nazri. Dia juga memuji bahawa logo yang dibuat begitu menarik dan terdapat slogan pada baju itu. Baiklah, murid-murid, agak-agak apakah jawapan yang dibalas oleh Afifi dan Tinesh di dalam dialog ini? Mari kita sama-sama fikirkan. Baiklah murid-murid, setelah melihat situasi 1 dan situasi 2, dapat kita simpulkan di sini bahawa setiap jawatan kuasa perlu mengadakan perbincangan bagi menentukan sesuatu keputusan. Sebagai contoh, Encik Nazri membentangkan tentang pemakaian baju seragam oleh semua penduduk Taman Sri Damai. Perkara ini perlu diberi kata putus oleh ahli jawatan kuasa supaya tidak berlaku sebarang pertelingkahan. Seperti kata pepatah Melayu mengatakan, apa dia murid-murid? Ya, betul. Sepakat membawa berkat. Aktiviti seterusnya ialah memberikan respon terhadap maklumat yang diujarkan. Jika murid-murid masih ingat, terdapat dialog yang tidak mempunyai ujaran. Mari kita lihat apakah agaknya dialog yang diujarkan oleh Afifi dan Tinesh. Kita mulakan dahulu dengan dialog yang pertama. Wah, cantiknya baju itu. Logonya menarik dan ada slogan pula. Tentu bangga penduduk Taman Sri Damai ketika memakainya. Jika murid-murid dapat lihat, Afifi telah mengujarkan ayat penyata. Jadi, sebagai Tinesh boleh membenarkan ayat tersebut ataupun menidakkan ayat tersebut. Tetapi, murid perlu meletakkan alasan bagi setiap pilihan tersebut. Sebagai contoh, ayat membenarkan. Benar, Afifi. Baju itu sangat cantik dan logonya juga menarik. Ataupun, ayat menidakkan. Tidak, Afifi. Baju itu tidak cantik dan logonya juga tidak menarik. Murid-murid faham? Terdapat kata benar ataupun kata tidak. Seterusnya, terdapat alasan bagi setiap pilihan tersebut. Cikgu harap murid-murid faham bagi ujaran yang diujarkan oleh Tinesh. Kita teruskan dengan dialog yang seterusnya, iaitu apakah maksud slogan muafakat merealisasikan hasrat Afifi?
Afifi tidak dapat menjawab soalan Dinesh. Mari kita bantu Afifi. Terdapat kata kunci di dalam soalan ini iaitu maksud slogan. Mari kita lihat di dalam slide, adakah terdapat maksud slogan? Tidak, di dalam slide 2 pun tidak. Kita lihat di dalam dialog. Ya, terdapat slogan dan juga perkataan maksud. Jadi, di sini adalah jawapannya. Slogan muafakat merealisasikan hasrat. Bermaksud sesuatu perkara perlu dipersetujui ramai untuk dilaksanakan bagi mencapai hasrat. Murid-murid dapat jawapannya? Senang bukan? Baiklah, cikgu harap murid dapat mengujarkan dialog oleh Afifi. Kita teruskan dengan dialog yang keempat dan kelima. Mengapakah penduduk perlu memakai baju itu, Dinesh? Tiada jawapan dari Dinesh. Mari kita bantu Dinesh dengan melihat slide 1 dan slide 2. Slide 1 menunjukkan maklumat tentang bahagian hadapan iaitu nama dan logo, tiada kaitan. Bahagian belakang tentang slogan juga tiada kaitan. Kita lihat kepada slide 2 iaitu menyatakan tentang baju ini identiti kesepakatan penduduk Taman Sri Damai. Dan ayat yang kedua ialah baju ini akan dipakai ketika majlis rasmi aktiviti kemasyarakatan. Baiklah, ayat pertama menunjukkan tentang mengapa baju ini dibuat dan yang kedua bila baju ini akan dipakai. Jadi yang mana yang lebih sesuai? Ya, ayat yang pertama. Ayat yang pertama menyatakan tentang mengapa penduduk perlu memakai baju itu, iaitu menunjukkan identiti kesepakatan penduduk Taman Sri Damai. Cikgu harap murid-murid dapat faham tentang ujaran bagi dialog yang kelima. Baiklah murid-murid, sampailah kita kepada aktiviti seterusnya iaitu tugasan. Sebelum itu, cikgu harap murid-murid dapat memahami segala pembelajaran kita sebentar tadi. Jika terdapat sebarang pertanyaan, murid-murid boleh menghubungi cikgu ya. Baiklah murid-murid, tugasan untuk hari ini ialah murid-murid diminta untuk menyiapkan tugasan yang cikgu sediakan dalam lembaran kerja. Selepas itu, murid-murid perlu menghantar kepada cikgu ya. Jangan lupa, cikgu harap murid-murid cikgu semuanya berjaya. Duduk di rumah, jaga diri dan jumpa lagi. Bye.